Hai pagi sekalian. So, hari ini kita akan teruskan dengan lecture kita. Sebab hari tu saya tak sempat habiskan kan disebabkan oleh MCO. Kita teruskan dengan lecture kita iaitu Introduction to Chemical Bonding, pengenalan kepada ikatan kimia. So, pada hari ini, apa yang perlu awak semua tahu yang maklumat adalah of course, apakah yang dimasukkan dengan ikatan kimia dan apakah ikatan kimia yang perlu kita ketahui. So, sekarang ni dia ada banyak, tapi saya cuma akan fokuskan pada dua sahaja, iaitu ikatan kovalent dengan ikatan ionik ataupun nama lain dia adalah electrovalence. Tapi sebelum kita mengenal pasti apakah ikatan-ikatan tersebut, kita kena tahu terlebih dahulu asas kepada ikatan kimia. Come on. So, apa yang dimaksudkan dengan ikatan kimia? Bila kita bercakap mengenai suatu ikatan, ikatan ini maksudnya adalah gabungan bagi suatu unsur dengan satu unsur yang lain. Sebab tu dia dipanggil ikatan. Kalau dia sekadar seorang saja, dia tak berikat dengan sesiapa, tapi dia mesti berikat dengan sesuatu. Itulah kita panggil sebagai ikatan. Iaitu gabungan dua ataupun lebih atom yang sama ataupun atom yang berbeza. Melibatkan daya tarikan antara satu sama lain. Tapi dalam ikatan kimia yang bergabung tu cuma elektron yang berada di petala luar. Petala luar kita panggil dia sebagai apa? Electrovalence. Very good. Terdapat dua jenis ikatan yang paling penting, ikatan ionik dengan ikatan kovalent. So yang akan bergabung nanti adalah ikatan electrovalence tu je nanti. Electrovalence tu gabung dengan electrovalence yang lain, akan membentuk satu campuran yang baru. Okay, so macam tadi saya cakap ini adalah jenis-jenis ikatan, tapi saya akan fokus kepada ionik dengan ikatan kovalent saja. Yang ini tiga ni nanti kita tengok macam mana. Okay, so sebelum itu, mari kita tengok terlebih dahulu pengenalan kepada ikatan ini. So untuk menunjukkan electrovalence bagi satu unsur, kita gunakan struktur Lewis. Struktur Lewis ni, ini namakan struktur Lewis, iaitu ada dot. Dot merujuk kepada berapakah bilangan electrovalence yang ada pada unsur tersebut. Contohnya, pada kumpulan 1, electrovalence adalah 1. Jadi, dot yang ada pada unsur tersebut, natrium, 1 dot. Ini bermaksud dia memiliki 1 electrovalence. Dan yang ini pula, kalau dia adalah kumpulan 2, atau kalau kumpulan 2, electrovalence dia ada 2. Jadi, awak letak 2 dot. Dot ni tak kisah kalau awak letak tepi sini 1, 2 boleh. Ataupun awak letak mg, dot atas dengan dot bawah pun boleh. Mg, kiri dan kanan boleh. No problem. Terpulang pada awak. Janji dot tu ada 2. Kalau electrovalence ada 3, letaklah 3 dot. Mana-mana pun awak suka. Kalau 4 sebaris gitu, no problem. It's up to you. Okay? So, dot itu merujuk kepada bilangan electrovalence bagi suatu unsur. Kenapa kita mesti tahu mengenai dot Lewis ni? Sebab inilah yang akan bergabung nanti dengan unsur-unsur lain. Okay, sebab dia electrovalence yang terlibat. Sebab apa? Sebab mereka ni yang bebas. Saya ulang banyak kali ya. Next. So, atom-atom akan berpadu menghasilkan sebatian. Okay, itu campuran sebab apa? Mereka bergabung, tujuannya adalah untuk mencapai oktet. Okay, mencapai oktet. Apa yang dimasukkan dengan oktet tu? Oktet. Oktet tu sudah menunjukkan dia adalah 8. So, 8 bermaksud pada petala luar mesti ada 8 electrovalence. So, bila ada 8, ada 8 elektron. Electrovalence lah kan yang paling luar kan. Kecuali helium ataupun hidrogen. Okay, so maksudnya kalau suatu sebatan itu bergabung, mereka perlu bergabung dan mencapai keseimbangan. Macam mana nak capai keseimbangan? Bilangan elektron valence yang masuk tu mesti menyeimbangkan berapakah valence. Okay. So cara nak capai oktet ni ada 3 cara. Okay, yang pertama melalui pemindahan elektron. Okay, yang kedua adalah melalui perkongsian elektron. Okay, dan yang ketiga adalah melalui penerimaan elektron. Okay, so atom dalam kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13, mereka lebih cenderung untuk melepaskan electrovalence. Okay, lepaskan electrovalence sebab apa? Mereka cenderung tu sebab bilangan electrovalence pada petala terakhir mereka sikit. Itu 1, 2 dan 3 saja. So, bilangannya, kalau awak ingat,
jari kimia ni. Ini kumpulan 1, kumpulan 2. Ini adalah panggil apa ya? Logam peralihan, dan ini adalah kumpulan 13. So kumpulan yang berada pada jari kanan kiri saya ini adalah kumpulan yang cenderung untuk melepaskan elektron valence. So bila dia orang melepaskan elektron valence, bermaksud mereka sudah mengalami kekurangan elektron dan lebihan proton. Proton bersifat positif, betul? So bila dia bersifat positif bermaksud unsur tadi akan bertukar, akan menjadi bercas positif yang dinamakan dia sebagai kation. So bila dia dah lepaskan elektron valence dia, bermaksud dia sudah mencapai keseimbangan pada diri dia. Iaitu keseimbangan itu kita namakan sebagai apa tadi? Octet. Yang seterusnya pula untuk kumpulan 15, 16, 17 termasuk 14 tak letak kat situ. Minta maaf, ada earphone kat sini tapi dia asyik nak keluar je. Okay, kumpulan 14, 15, 16, 17 mereka lebih cenderung untuk terima elektron daripada kumpulan 1, 2, 13 tadi, bergabung dengan mereka dan membentuk ion yang bercas negatif. Yang mana cas negatif itu kita panggil dia sebagai anion, supaya pada petala luar tu mereka akan dapat octet, capai octet. So mari kita tengok definisi bagi hukum di sini. Oops. Alipek. Okeylah. Abaikan. Yang octet tadi maksudnya suatu unsur ataupun suatu atom akan mencapai bilangan elektronnya 8 pada petala luar. Itu kita namakan dia sebagai octet. Sama ada melalui pemindahan ataupun melalui perkongsian. So sekarang ni bila mereka berlakunya perpindahan elektron ataupun perkongsian elektron. Maksud elektron tu dah bergerak kan. So bila dia dah bergerak, unsur tadi, atom tadi yang sepatutnya adalah bersifat neutral, dia akan bertukar. Dia akan menjadi bercas. Okay. Contohnya natrium. Natrium nombor proton dia adalah 11, betul? Betul lah. Okey, nombor proton dia adalah 11. So bermaksud kalau nombor proton dia 11, bermakna nombor elektron dia pun 11. Itu kalau dia dalam keadaan neutral. Tapi sekiranya berlaku pemindahan, satu elektron keluar daripada natrium. Tengok ni, satu elektron keluar. Bila keluar saya satu, natrium akan bercas positif. Kerana apa? Kerana asalnya tadi proton dia ada 11, elektron dia pun ada 11. Tapi disebabkan elektron dia pindah keluar, jadi elektron dia tinggal 10. Tapi proton kekal 11. So dekat sini siapa lagi banyak? Proton lebih banyak, betul? So proton itu bercas positif. So natrium mempunyai satu ekstra positif. Disebabkan oleh perpindahan elektron, menyebabkan persamaan yang akan ditulis untuk suatu cation adalah seperti berikut. Na+, plus ni maksud satu yang tinggal, tambah satu elektron yang dah keluar tu. Dia terima satu elektron menjadikan dia 10 elektron sahaja. So kalau awak tengok susunan elektron konfigurasi kat sini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 3s1 ni yang kita nak keluarkan dia. Terbangkan dia, so dia akan menjadi seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6. Kalau awak tengok dekat petala terakhir, ini kala 2 letak 2 sp. 2 tambah 6 akan dapat 8. So maksudnya natrium plus ini sudah mencapai octet. So kalau kita tengok pula kalau dalam anion ni, anion tu maksud dia adalah unsur yang menerima. Ya puas saya. Okey. Latih, kita teruskan. Minta maaf. Tadi saya dah excited tapi saya dah lupa saya nak cakap. Kita cakap pasal apa tadi Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak bagi tahu saya makan ni tadi. Sedap sangat. Sekali makan tak berhenti, memang betul tak berhenti. Okey dah, abaikan. Okey, so kita teruskan dengan unsur bagi kumpulan yang menerima. Unsur bagi kumpulan, yes. So kita tengok kumpulan 16 oksigen.
Sekarang ni oksigen, kalau tengokkan daripada dia punya elektron konfigurasi, pada petala terakhir dia iaitu petala 2, 2 tambah 4, 6. So dia ada 6 elektron valence. Jadi dia perlukan lagi berapa untuk capai oktet? Perlukan 2 lagi. So maksudnya dia perlu terima 2 lagi daripada unsur yang lain. Kumpulan 1 atau kumpulan 2 bergantung. Okay, supaya pada petala terakhirnya dia dapat 8. Alamak, macam ni? Tak nampak ni. Dekat sini. So, dia akan... Oh, okey, pelatih sekejap Minta maaf, pelatih. Banyak sangat orang datang hari ni. Okey, saya teruskan balik. So, untuk mencapai oktet bagi anion ni, dia akan terima 2 elektron, menjadikan elektron valence dia 6 tadi. Dia akan tambah 2, dia akan jadi 8. So, penulisan dia adalah seperti berikut. Sebenarnya ni tak lengkap ni. Oh, dekat sini rupanya. Iaitu oksigen menerima 2 elektron, menghasilkan oksigen 2 minus. 2 minus bermaksud dia terima 2 elektron. Kalau dia tulis X 3 minus bermaksud dia terima 3 elektron. Kalau dia cakap X 1 je minus dia, maksudnya dia tulis minus je, maksud dia terima 1. So apa-apa sahaja yang minus ini kita namakan dia sebagai anion, iaitu dia bercas negatif. Ni boleh faham ke pelatih? Kalau tak faham sila tanya. Macam boleh tanya. Padahal rakam.